Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Okay, hai. Nama saya Ahwas Azikirfan bin Muhammad Razman daripada kelas TPHU 4G. Nombor matrik saya DHU 20202463. Okay, hari ni sebenarnya saya nak buat satu cerita lah. Okay, cerita. Okay, nak menceritakan tentang orang kata seni dan budaya yang terdapat di negara Indonesia. Ya, Indonesia, bukan negara Jepun, bukan negara lain. Indonesia. So, saya akan ambil salah satu budaya di mana budaya ni berasal daripada bangsa ataupun orang kata keturunan Betawi. Okey, kita akan lihat dari sudut dia punya pemakaian. Kita akan lihat dari sudut dia punya rumah, dia punya peralatan, dia punya muzik dan sebagainya. So, kalau nak tahu lebih lanjut, kenalah tengok video ni dulu. So, jom kita tengok apa yang saya ingin sampaikan. Jom. Alright, so sebelum saya pergi kepada orang kata dia punya apa seni dan budaya orang kata suku Betawi ni, kita kena juga tahu suku Betawi ni benda apa, perkara apa, suku mana. Kita tak tahu kan, tiba-tiba je saya cakap tentang suku Betawi, benda Betawi ni. Dia jadi macam tu lah, jadi macam confused. Sebab macam orang kata suku Betawi ni tak ramai orang tahu. Saya pun sendiri baru tahu. Okay, so suku Betawi ni yang saya dapat rumuskan lah berdasarkan maklumat yang saya cari. Okay, suku Betawi ni rumusannya ianya berasal daripada Bandar Jawa. Okay. Dan sejarah etnik Betawi ni terbentuk di sekitar di antara abad ke-15 pada masa penjajahan Belanda. Belanda bukan main-main. And then orang Betawi ni ialah keturunan yang berdarah campuran aneka suku dan bangsa di Nusantara. So mesti kita sebagai orang kata kita tak pernah tahu pun kan suku Betawi ni wujud sebenarnya di negara Indonesia. So mana datang asal Betawi ni? Terasa macam pelik kan. Tiba-tiba Betawi ni benda apa ni? Betawi orang kata kan. So Betawi ni sebenarnya berasal daripada perkataan Batavia. Belanda kan jajah negara. So waktu tu lah dia ambil perkataan Batavia menjadi Betawi. Jadilah suku Betawi. So jom kita pergi pula kepada dia punya budaya dan dia punya kesenian. Jom. So kita pergi kepada dia punya rumah adat. So macam kita tahulah, setiap orang kata suku ada rumah adat dia. Rumah Minangkabau macam mana bentuk dia. So rumah untuk orang kata orang Betawi ni tadi, rumah dia ialah yang dipanggil sebagai rumah kebaya. Bukan nenek kebaya. Jangan seram malam-malam ni. Okey, rumah kebaya dan bukan baju kebaya. So nak tahu rumah kebaya tu bentuk dia macam mana, bolehlah search di Google macam mana bentuk rumah kebaya tu. Dia simple je tapi menarik. Confirm menarik dan tertarik. Alright, so jom kita pergi kepada pakaian adat. So pakaian adat Betawi ni kalau ikutkan pakaian adat Betawi ni ialah pakaian adat Betawi lah. Tapi kita nak spesifikkan dia. So ada lelaki dan ada perempuan. So untuk mengikutkan kajian yang saya dah cari, yang saya dah orang kata search yang di Google dan sebagainya, okay, ada 3 jenis pakaian untuk lelaki dan 3 jenis pakaian untuk perempuan. Kita pergi untuk lelaki. Okay, untuk lelaki kan macam tadi saya cakap ada 3. So yang pertamanya namanya Sadariah. Nama Sadariah. Tiba je lagu kan. Okay, yang kedua pula namanya celana kain dengan motif batik. Dan yang ketiganya selendang atau sorban. Alright, so tadi dah tahu kan nama pakaian-pakaian lelaki untuk suku Betawi. So sekarang ni saya akan nyatakan nama-nama pakaian khusus untuk perempuan suku Betawi. Okay, yang pertama ni pakaian baju kurung. So baju kurung ni macam biasalah, kita dekat Malaysia ni pun, perempuan kita pun, orang kata perempuan Malaysia pun pakai baju kurung. So tidak asing lagi. Dan orang kata sangat senang lah untuk cari orang pakai baju kurung. Orang kata orang bukan Melayu pun, even Cina, India pun ada yang pakai baju kurung. So orang kata sangat familiar lah. Dan kita sangat-sangat tahu lah baju kurung ni bentuk macam mana. Dan yang kedua ialah kain sarung dengan motif. Dan yang ketiga ialah kerudung.
Dah tahu kan? 3. Tadi lelaki ada 3, ini perempuan pun ada 3. So, seimbang antara lelaki dan perempuan. Dan untuk tambahan, ada satu lagi pakaian di mana pakaian ni dipakai untuk para bangsawan. Oh, macam kita lah. Kalau ada orang kaya kan, pakai pun smart-smart, tuxedo kan, dengan tie. Okay, kasut kulit buaya. Kan? So, macam dekat suku Betawi ni, pakaian untuk orang-orang bangsawan ni ialah pakaian adat resmi. Okay, pakaian adat resmi ni biasanya digunakan oleh orang bangsawan atau limang. Pakaian yang berjenama baju ujung serong ini saat ini tidak hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Okay. Baju ujung serong telah menjadi pakaian rasmi yang digunakan oleh para PNS yang diresmikan oleh Perintah Daerah GKI. Orang kata DKI Jakarta. Dan penggunaan pakaian adat orang kata DKI Jakarta ini digunakan oleh PNS hanya pada hari-hari tertentu sahaja. Macam kita lah. Ibarat macam kita nak pergi ke, orang kata apa, orang-orang bangsawan ni kan selalu pergi meeting semua bagai, pakai tuxedo, ada yang pakai baju yang melambangkan orang tu orang bangsawan. Ada kan, ada dekat Malaysia ni. Kita je yang tak nampak, ataupun kita nampak tapi kita tak tahu nama dia. So jom kita pergi kepada orang kata dia punya tarian pula lepas ni. Jom. So kita pergi kepada tarian mereka, tarian suku Betawi. Ada 2 jenis tarian. Senang je tarian dia. Yang pertama nama tari Yapong, yang kedua tari topeng. Pong peng. So, dari mana asalnya tari Yapong ni? Okay, tari Yapong ni sebenarnya tarian yang menunjukkan kegembiraan kerana menangnya orang kata Pangeran Jayakarta. Okay, so dari mana datang asal Yapong? Tak ada kena-mengena pun kan. So kalau ikutkan berdasarkan apa yang saya cari, pada apa yang saya search, so istilah Yapong lahir dari bunyi ya macam tu kan. Dan Pong pula dihasilkan daripada bunyi muzik yang orang kata terdengar seperti pong pong pong, kalau macam tu. So bila terjadinya hal tersebut, so dia gabungkan jadilah tarian Yapong. Okey, fungsi tarian ni sebenarnya untuk meraihkan kegembiraan, okey, Pangeran Jakarta yang telah menang. Menang apa kita tak tahu, Wallahualam. Tapi di sini apa yang berdasarkan maklumat yang saya cari, okey, tarian Yapong ni ialah tarian kegembiraan untuk orang kata meraihkan kemenangan Pangeran Jayakarta. Dan asal nama Yapong, okey, berasal daripada perkataan ya tadi tu dengan pong 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 tadi tu. So kita namakan ia sebagai tari Yapong. Nampak lawak tapi ni serius tau. Jangan gelak tapi serius. Puas gelak tadi. Okey, disebabkan tarian Yapong tadi. Okey, kita pergi kepada tarian yang kedua ialah tarian topeng. Okey, ada sejarah mengenai tarian topeng ni sebenarnya. Tarian topeng ni sejarahnya kononnya lah, tarian topeng ini diciptakan oleh Sultan Kribon. Bukan Jebon, tapi Kribon. Okey, yang cukup terkenal iaitu Sultan Gunung Jati. Ketika Sultan Gunung Jati berkuasa di Kribon, maka terjadilah serangan oleh Pangeran Welang dari Karawang. Jauh Karawang. Pangeran ini mempunyai kuasa yang hebat. Okey, kerana memiliki pedang yang diberi nama Curusu. Oh, nama pedang dia. Bukan main-main. Curusu. Okey. And then melihat kesaktian sang pangeran tersebut, Sunan Gunung Jati tidak dapat menanggininya. Orang kata mengalahkannya lah, walaupun dibantu oleh Sunan Kalijaga. Oh, dan Pangeran Cakrabuana. Oh, nama dia susah betul nak sebut. Dan akhirnya Sultan Kribon memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Welang itu dengan cara diplomasi, iaitu dalam kesenian. Maka di sinilah orang kata terbentuknya, setelah diputuskan, setelah si
Sunan memutuskan, orang kata membuat keputusan dari segi kesenian, terbentuklah kelompok tari penari iaitu Nyi Mas Gandasari sebagai penarinya. Okay, setelah kesenian itu terkenal, akhirnya Pangeran Welang jatuh cinta pada penari itu. Allahu Akbar. Dia boleh jatuh cinta pula. Ai, drama Melayu betul. Okey. Dan orang kata bersamaan dengan penyerahan pedang itulah. Okey, sebelum dia jatuh cinta tu. Okey, dia macam mana cakap? Setelah kesenian itu terkenal, akhirnya Pangeran Welang jatuh cinta pada penari itu. Okey, dan menyerahkan pedang Ciu Siu itu sebagai tanda cintanya. Tengok. Apabila seseorang lelaki mencintai wanita yang dicintainya, maka sangguplah ia mengorbankan apa saja. Okey, tiba. Okey, tiba. Okey. Dan bila dia serahkan pedang tu, bersamaan dengan pedang itulah akhirnya Pangeran Welang kehilangan kesaktiannya dan kemudian menyerah pada Sultan Gunung Jati. Pangeran itu pun berjanji akan menjadi pengikut setia Sunan Gunung Jati dan menukar nama Pangeran Welang menjadi Pangeran Garksan. Seiring dengan itu, tarian ini telah pun dikenali dengan nama tari topeng yang masih berkembang sehingga sekarang. Okey. So sebenarnya tari topeng ni dia dah lama dah wujud. Di sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masihi. Okey, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Panji Dewa. Raja Jelangga di Jawa Timur. Seni tari ini kemudian dibawa oleh seniman jalanan ke Kribon yang dari Seribon dibawa ke daerah-daerah lain di Jawa. Terdapat dua jenis tarian topeng iaitu tarian topeng Seribon dan tarian topeng Peringan. So ada maksud sebenarnya topeng ni. Kan nampak macam lawa kan. Orang ni jatuh cinta bagi pedang siu dia. Awih, macam tu. Tak. Ada maksud topeng. Okay? Ada maksud topeng dan maksudnya. Dalam tarian ini biasanya sang penari berganti topeng sehingga 3 kali serentak, iaitu topeng warna putih, kemudian warna biru dan ditutup dengan topeng warna merah. Okey, uniknya bagi setiap topeng yang dikenakan, gamelan yang ditabuh semakin keras. Semakin keras sebagai lambang watak yang dilakonkan dalam tarian tersebut. So adalah orang kata makna-makna dia yang tersirat. Okey. Bukan saja yang tersirat, yang kita tak tahu pun ada. Okey, terdapat juga simbol-simbol. Syarat ini mempunyai makna sebuah pementasan tari topeng disampaikan melalui warna topeng, jumlah topeng dan juga jumlah gamelan pengiringnya. Okey, jumlah topeng ada 9 yang dibahagi kepada 2, iaitu 5 topeng utama, iaitu Panji, Samba, Pamindo, Rumayang, Tumenggung atau Patih, Kelana atau Rahwana, dan 4 topeng selebihnya Pentul, Nyo atau Sembelep, Janging, Jongjingjong pula dah. Okey, Jingganom dan Aki-Aki digunakan untuk pelakon yang dimainkan berjudul Jaka Blowo, Panji Blowo atau Panji Gerandung. Nampak tak? Saya baca pun saya penat tau. Sebab sini orang kata bukan tak hafal, sebab dia punya ayat ni berbelit lidah nak sebut. So okay, adalah orang kata, itulah orang kata tari kedua iaitu tari topeng. Ada sejarah dia. So kita nampak macam lawak-lawak kat sini, tapi sebenarnya ada sejarah yang tersembunyi yang kita tak nampak. So kita pergi pula kepada perkara yang seterusnya, kesenian dan kebudayaan seterusnya untuk suku Betawi ini, iaitu alat muzik dia. Jom. Kembali lagi kita tengok So hari ni bukan hari ni lah, seterusnya kita akan membincangkan tentang alat muzik untuk kaum Betawi. Okay, so macam kita ni ada je setiap kaum ada alat muzik dia yang sangat-sangat unik. Okay, setiap kaum mesti ada alat muzik dia yang tersendiri. So untuk kaum Betawi ni yang ada di negara Indonesia ni, so kita kena tahulah ada 2 jenis alat muzik yang nama dia pun agak special lah. Okay, nama dia kita boleh pisahkan menjadi 2. Okay, tak gurau je. Nama dia ada 2. Yang pertamanya tajidor,
Yang keduanya ialah Teh Yan. Okey, bukan Taji Dor dan bukannya Teh dengan Yan. Bukan. Itu lain, bukan. Okey. Jangan salah faham. Dia ada Taji Dor yang pertama, yang kedua Teh Yan. Okey. Untuk penerangan mengenai alat muzik yang kedua-dua alat muzik ni, so saya akan terangkan pertama tadi apa? Tajidor kan? So saya akan terangkan tentang tajidor lah. So tajidor ni sebenarnya macam orang kata maki orang kan, aku taji kau kan, macam tu kan. Tapi bukan tau. Dia tanjidor, okay, merupakan alat muzik yang dimainkan secara bersama. Tajidor ni diperkirakan muncul pada abad ke-18 dan sering dimainkan dalam upacara pernikahan. Okey, macam bukan zaman dulu lah, kaum Betawi ni bila ada orang kahwin dia akan main tajidor. Macam mana bentuk tajidor tu, kena search kat internet, kena search kat Google macam mana bunyi dia. Okay, macam kita zaman sekarang orang kata zaman moden, zaman globalisasi dan era teknologi kan. Sekarang ni semua dah pakai muzik ke, selamat pengantin baru. Tak adalah macam tu kan. Kita pun ada juga kita punya alatan tersendiri macam kompang, okay, dan sebagainya lah. Okay, yang macam lagu-lagu tu orang kata penghibur lah, okay? Penghibur tu suasana perkahwinan. Tapi orang kata mengikutkan dari segi seni dan budaya yang ada, yang saya tengah cerita sekarang ni, tajidor merupakan satu alat di mana bila ada orang kahwin dia akan mainkan. Macam contoh kalau kita di Malaysia ni selalulah usually kita akan guna apa? Kompang, kerpak-kerpak gerbung-gerbung. Bukan kepak-kepak ayam-ayam, bukan itu lain tu, dia nampak sangat lapar. Okay. So tajidor ni apa maksud? Mana datang asal tajidor punya perkataan ni? Nama pun belik, betul tak? So tajidor ni sebenarnya berasal dari bahasa Portugis. Bahasa Portugis di mana ayat dia tangendor. Bukan tangendong, tangendor. Okay? Tangendor yang maksudnya alat muzik berdawai. Sudah tahu kan? So, tanjidor ni sebenarnya berasal daripada perkataan Portugis yang berasal daripada perkataan tangendor yang berarti alat muzik yang berdawai. Dan alat muzik ini juga dimainkan sewaktu upacara perkahwinan. Right. So, itu untuk tanjidor ataupun tangendor tadi. Okay. So, kita pergi pula kepada Teh Yan. Teh Yan, bukan Teh Ais Teh Yan. Okay, mengikut ataupun menurut Imam Firmansyah. Ada ni Imam Firmansyah dan kawan-kawannya dalam jurnal Tinjauan Proses Pembuatan Alat Muzik Gesek Betawi Kogahyan 2020. Teh Yan merupakan alat muzik rebab yang memiliki dua senar. Teh Yan dimainkan dengan secara digesek menggunakan alat khusus berserat dan berserat yang telah disisipkan di antara kedua-dua sinarnya. Maksudnya tali ni. Tahyan atau tahiyan terbuat daripada kayu jati. Tahyan atau tahiyan, nama lain dia tahiyan, bukan tahi lain. Bukan tahi lain, tahiyan. Tahyan atau tahiyan diperbuat daripada kayu jati. Okay. Dia punya buat tu daripada kayu jati. Dari segi proses pembuatan dia, takkanlah saya nak cerita kan. Panjang nanti video ni. Okay. So, alat muzik ini memiliki tabung resonansi yang menggunakan kelapa sebagai bahan pembuatannya. So, dekat sini dia digunakan lah, dia banyak gunakan macam kelapa dan sebagainya lah. Dan alat muzik ini sering digunakan dan dipandukan dalam kesenian gambang kromong, lenong Betawi, ondel-ondel maupun kesenian lainnya. Dia macam orang kata apa? Satu festival lah digunakan untuk Teh Yan ni. Teh Yan kata lainnya nama tahiyan. Ingat, bukannya ingat benda lain, tapi itulah nama dia. Dan ianya digunakan macam contoh macam untuk festival dan sebagainya lah. Macam dalam sini yang saya cari ni dalam Johor, dalam Indonesia banyak Johor kan. So kat sini dia kata gambang kromong, lenong Betawi, ondel-ondel maupun kesenian. So carilah kat Google kan maksud dia kan. So itulah serba sedikit sebanyak, orang kata serba sedikit daripada saya untuk menerangkan tentang alat muzik. Okay, alat muzik dia
kaum pula suku Betawi ni pun special juga. Kita kena tengoklah macam mana cara pemain dia, orang kata pemain nak main dia macam mana, sangat-sangat unik. Semuanya ada di YouTube ataupun di Google, tinggal nak search je. Okay, dan kita akan pergi kepada alatan. Orang kata ni last lah. Last dia ialah kepada senjata. Alatan tu senjata, alatan senjata orang suku Betawi ni. So, jom kita tengok apa senjata dia. Jikalau anda dah sampai ke video ini, nak cakap pun tergagap-gagap lah. Jikalau anda sudah sampai ke video yang saya tengah cakap ni, bermaksud inilah video yang terakhir. Maksudnya saya akan membentangkan perkara yang terakhir lah. Okay, so harap terhibur. Dalam terhibur tu ada message yang saya sampaikan, ada ilmu baru yang saya cuba bagi. Okay, yang cuba bagi kepada korang. So, yang terakhir ialah mengenai senjata, alatan senjata bagi suku Betawi. So sebenarnya setiap suku Minangkabau ada cerita dia. Okey, mana-mana pun ada cerita dia. Setiap suku ada cerita senjata-senjata dia. Okey, untuk suku Betawi ni, dia punya senjata ialah golok. Golok bukan goblok. Okey, goblok tu lain. Golok. Golok ni dalam senang lah, kita punya bahasa Melayu ni sebenarnya parang. Bukan parang terbang, parang. Okey. So kalau bahasa Indonesia tak tahu, golok terbang katanya. Okey. So apa maksud golok ni? Okey, saya dah terangkan maksud golok tu parang. Golok ni nak bahasa orang kata spesifik dia, golok adalah senjata khas rumpun Melayu. Bentuknya seperti pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun. Senjata ini ditemui di Asia Tenggara. Okey, hingga saat ini kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Menurut naskah Sunda kuno, sang yang siksa kandang Karisan, golok adalah senjata yang digunakan untuk para raja. Itu daripada naskah Sunda kuno, sang yang siksa kerendang, bukan kerendang, kandang Karisan. Dia kata golok ni adalah senjata yang digunakan untuk para raja lah. Bukan para raja, para raja. Okey. Dan ukuran dia, berat dia dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Okey, tukang besi lah yang membuatnya. Golok memiliki bentuk yang hampir serupa dengan machete. Betul ke? Machete. Tapi golok cenderung lebih pendek dan lebih berat dan sering digunakan untuk memotong semak dan dahan pohon lah. Golok biasanya dibuat dari besi baja karbon. Ni dah masuk kimia ni. Besi baja karbon yang lebih lunak daripada pisau besar lainnya di dunia. Ini membuatnya mudah untuk diasah, tapi maksudnya memerlukan pengasahan yang lebih. Maksudnya dia ambil karbon yang orang kata senang, and then tapi dia kena banyak kali asah supaya dia tajam. So ingatlah bahawasanya suku Betawi ni special. Dia ada alatan yang tersendiri, senjata, tarian, apa lagi? Macam-macam yang saya dah explain kan. So inilah yang terakhir, iaitu senjata dia, iaitu golok. Dalam bahasa kita ialah parang. Bukan goblok. Goblok dalam bahasa kita tu tut yang orang kata tak nak sebut, tak elok. Sebenarnya goblok pun tak elok kan sebut kan. So itu sahajalah daripada saya. Segala terkasar bahasa, okey, tersilap percakapan, tergagap, tersasul, okey, mohon diampunkan. Semoga video ini, okey, yang saya present ini bermanfaat untuk semua, bukan saja untuk memberi anda semua happy, tapi untuk memberi anda semua rasa, wah, aku nak pergi Indonesia. Banyak sebenarnya orang kata daya-daya tarikan yang menyebabkan pelancong nak pergi ke Indonesia, nak tahu tentang seni dan budaya Indonesia. So itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan sedikit di Indonesia, di Sumatera Barat, iaitu suku kaum Minangkabau. Sebelum tu,
saya nak memperkenalkan, nama saya Zaid Zainuddin bin Mahzan. Saya daripada kelas di PHU 4H. Okey, sebelum tu saya nak menceritakan sedikit apa sebenarnya sebenarnya dia ada adat iaitu macam rumah gadang. Rumah gadang ni dalam bahasa Minangkabau. Dan bahasa kita macam rumah besar. Macam tu lah. Rumah ni dia sebagai adat Minangkabau. Dan gaya seni bina pembinaan, hiasan bahagian dalam dan luar dan fungsi rumah mencerminkan dia sebagai kebudayaan dan nilai Minangkabau. Fungsi sebuah rumah gadang ni sebagai berkhidmat sebagai sebuah tempat tinggal dan sebuah dewan dan untuk mesyuarat keluarga dan untuk aktiviti-aktiviti upacara macam mana sekalipun. Dengan rumah gadang ni dia dimiliki oleh para wanita pada keluarga yang tinggal dekat situ. Kebanyakan kemilikan adalah dikirimkan dari ibu ke anak perempuan. Kebanyakan rumah-rumah ni dia macam ada struktur lengkung bumbung yang dramatis dengan multi-thread dan upswept gables, dan tingkap bidai telah dibinakan ke dalam dinding dengan ukiran-ukiran bunga yang banyak sangat cat. Dan istilah rumah gadang ni biasanya dia menunjukkan kepada rumah komunal yang lebih besar, tempat tinggal yang perpisahan yang sangat kecil dan banyak mengkongsikan banyak elemen-elemen gaya seni binanya. Okey, macam mana kita nak kenalkan, macam mana kita nak pastikan itu rumah Minangkabau? Rumah Minangkabau ni dia macam lain daripada macam rumah yang apa yang kita nampak sekarang ni. Rumah Minangkabau ni dia macam melengkung dan tajam dekat hujungnya. Seperti tajam tu dia macam bentuk tajam tanduk seekor kebau. Macam tu lah bentuk seni bina rumah ada gaya rumah gadang ni. Rumah Minangkabau. Okey, kita dah tahu dah macam mana keadaan rumah diorang. Okey, sebelum tu nak tahu juga apa macam mana pakaian diorang kan. Okey, permainan diorang ni yang dipanggil sebagai bundo kanduang. Yang ini ibunda kandung. Ialah dia sebagai satu personifikasi suku bangsa Minangkabau sekaligus yang diberikan kepada anak perempuan yang memimpin satu keluarga dalam Minangkabau, baik sebagai ratu ataupun selaku ibunda penguasa. Gelaran ini dia sangat dilekatkan semenjak zaman sejarah Mananga Tambuan. Hingga zaman adat kepada seseorang perempuan yang sudah berkeluarga yang memiliki karisma macam kelebihan. Yang memiliki sebagai kelebihan kerana kecerdasan dia, kearifan dia serta sifatnya yang arif bijaksana. Gelaran ini kebanyakannya diwariskan secara turun-menurun di Minangkabau dan dipilih pada Lembaga Bundo Kanduang, Sumatera Barat. Isteri seorang datuk kadang-kadang juga disebut sebagai Bundo Kanduang. Dia kira sebagai tingkat untuk tingkat puak ataupun suku. Okey. Hari ni kita nak tahu macam mana jalan penceritaan diorang kan. Dalam penceritaan khabar Cindua Moto ni, Bundo Kanduang ni adalah seorang ratu yang memerintah di kerajaan Pagaruyung, mempunyai 2 orang putera, iaitu Sultan Rumandung yang bergelar sebagai Dang Tuanku dan Raja Mudo yang memerintah di daerah rantau timur Minangkabau di Renah Sekalawi. Baginda mempunyai seorang yang keponakan, iaitu anak dari adik perempuannya yang bernama Cindua Moto. Sultan Ramandung ni
naik takhta menjadi sebagai raja sepeninggal ayahnya. Sementara itu, saudara laki-lakinya bukanlah Fingo yang cucuk. Yang Fingo yang cucuk ni maksudnya dia untuk menjadi raja. Nah, baginda ni di baginda ni diduga sebagai memerintah di saat terjadinya kekosongan kuasa di Pagaruyung pada sekitar abad 15 hingga 16 lah. Akibat serangan di kerajaan di timur, baginda sekeluarga menyingkirkan ke arah barat daya Pagaruyung ni, iaitu ke Indrapura atau Lunang dan menetap di sana. Dalam pelariannya, dalam pelariannya, Sultan Rumandung ni dikurniakan dua putera, iaitu Sultan Saduni dan Putan Suriduni. Yang paling best sekali kan, kita boleh tahu apa adat tarian dorang. Tarian dorang ni ada dua. Yang pertama, tarian piring. Yang kedua, tarian payung. Apa sebenarnya tarian piring ni? Macam mana kan tarian piring ni? Tarian piring ni sebenarnya dalam bahasa Minangkabau dan bahasa kita adalah tari priang. Yang mana tarian ni dia merupakan sebuah seni tarian kebudayaan orang Minangkabau. Tarian ni secara tradisional berasal dari Solo, bahagian barat Pulau Sumatera. Yang dipanggil sebagai dalam Indonesia moden lah. Namun ia kini didapati luar kawasan tersebut dalam kalangan masyarakat etnik. Ini termasuk dalam negara kita. Yang pertama, seperti Negeri Sembilan. Tarian ini dilakukan di mana penari memegang atau baik menadah ataupun menggenggam piring di telapak tangan mereka, yang mana diiringi lagu yang dimainkan oleh telempung saluang. Apa saluang ni kan? Okey, saluang ni kejap lagi kita cerita. Okey, seterusnya pergerakan sebegini dia berniat macam menyerupai perbuatan para petani semasa bercucuk tanam dan menuai ataupun sebagainya lah. Langkah-langkah dalam silat juga diamalkan dalam masyarakat Minangkabau. Kadang-kadang kan piring-piring itu dilontarkan ke udara, dia melontarkan ke udara ataupun dihempas ke tanah dan dipijak oleh penari-penari tersebut tanpa rasa takut. Hari ni kita kalau pinggan jatuh, kita nak pijak pun rasa takut sebab takut luka. Malah pemijakan dorang ni sebagai tidak melukakan penari tersebut. Lalu dorang menonton dapat menambah rasa takjub atau gerun. Rasa hebatlah dorang ni. Okey, macam mana gerakan penarian tarian piring ni kan? Gerakan tarian piring ni pada umumnya adalah meletakkan dua buah piring di atas dua telapak tangan. Penari mengayunkan piring dalam gerakan-gerakan yang tari yang cepat, diselingi dan mendintingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian dorang, biasanya piring-piring yang dibawa oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring tu. Hebat kan? Okey, seterusnya tari payung. Apa sebenarnya tari payung ni kan? Tari payung ni adalah sejenis tarian tradisional juga yang didapat dilakukan oleh penari yang berjumlah 6 ataupun 3 pasangan. Tarian ni mula dikenal dengan diawali oleh Siti Agam yang berasal dari Bukit Tinggi. Pada tahun 1960, tarian payung ni dia sangat terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau dan masyarakat Indonesia juga. Bahkan ada yang beranggapan bahawa belum lengkap rasanya menikmati budaya Minangkabau ni jika belum melihat penampilan dari tari payung. Tari payung ni kebanyakannya
dipentas dalam pertunjukan tarian Minangkabau. Pementasan ni ini dapat dilakukan sebagai media hiburan atau sebagai ajang kesenian. Misalnya untuk tarian pembuka acara, pesta dan sebagainya. Okey, apa fungsi tari payung ni? Awal mulanya tari payung ni berfungsi sebagai tarian pengiring dalam seni pentas komedi tonal khas Sumatera Barat. Tonal adalah hiburan rakyat sehingga fungsi dari tarian payung ni pun sama sebagai tarian penghibur masyarakat. Akan tetapi setelah tarian ini dipisahkan dari sebuah pementasan tersebut, maka fungsinya bertambah dan juga digelar berbagai cara. Misalnya pesta rakyat, hajatan dan juga sebagai tarian penyambut. Tari payung ni merupakan tarian sangat popular di daerah Sumatera Barat selain tari piring. Okey, tadi saya dah cakap kan, apa sebenarnya alat muzik saluang ni? Alat muzik saluang ni adalah sebuah alat muzik tiup kayu tradisional orang Minangkabau dari Sumatera Barat, Indonesia. Yang mirip samalah macam dengan seruling pada umumnya dan diperbuat daripada buluh. Cara diorang main ni, pemain saluang ni yang pakar mempunyai kelebihan memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas secara serentak sehingga peniup saluang dapat memainkan alat muzik itu dari awal dengan akhir lagu tanpa putus. Hebat betul lah diorang. Cara menyisihkan nafas ini digunakan sebagai latihan terus menerus. Ia satu teknik. Tiap negeri di tanah Minangkabau mengembangkan cara meniup saluang khas yang tersendiri, termasuk di Sanggalang, Pariaman, Solok Salayo, Koto Tuo, Suayan dan Pauah. Gaya tiupan khas Singgalang dianggap gaya yang paling sulit dimahir oleh semua pemula. Dan biasanya nada Singgalang ni dimainkan pada awal lagu, gaya ratok solok, yang dianggap gaya paling sedih. Okey, air sekali. Kita dah tahu macam-macam kan? Kita mesti nak tahu, diorang tak ada senjata ke? Okey. Adat senjata orang Minangkabau ni kan, kaum Minangkabau ni, senjata diorang adalah kerambit. Atau nama bahasa Minangkabau diorang kurambiak ataupun karambiak. Yang merupakan sejenis senjata yang kecil, berupa pisau yang sangat tajam dengan bilah yang melengkung. Disebabkan bentuk diorang ni, bentuk kerambit ni seperti kuku ataupun cakar dan juga taji. Ia juga dikenali sebagai lawi ayam ataupun kuku ayam ataupun rambai ayam. Selalu kita nampak macam kat ayam jantan tu kan, nampak macam benda tajam tu kan. Sebenarnya kerambit ni juga boleh berfungsi sebagai alat pertanian. Asal mulanya kan, asal mula kerambit ni berdasarkan sejarah tertulis lah, kerambit ni berasal dari Minangkabau. Lalu kemudian diorang dibawa oleh para perantau dalam kalangan masyarakat tersebut. Seterusnya diorang menyebarkan ke berbagai wilayah seperti macam Jawa, Semenanjung Melayu dan lain-lain menurut cerita rakyat lah. Bentuk kerambit ni terinspirasi oleh cakar harimau yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa itu. Senjata di besar kawasan Nusantara ni pada awalnya merupakan alat pertanian yang dirancang untuk menyapu akar ataupun mengumpulkan batang padi dan
alingan padi. Namun berbeza dengan kerambit, ia sengaja dirancang lebih melengkung seperti macam kuku harimau. Tajam macam kuku harimau. Setelah melihat harimau bertarung dengan menggunakan cakarnya, hal ini kan, dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi alam tangkabang jadi guru. Kerambit akhirnya tersebar juga melalui jaringan perdagangan Asia Tenggara ke negara-negara Kemboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Thailand. Mengatakan bahawa Indonesia ni hanya bersenjata dengan keris di pinggang dan tombak di tangan mereka. Sedangkan kerambit itu digunakan sebagai macam senjata yang terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Kerambit ni terlihat sangat jantan. Ia jarak yang pendek. Maksudnya pertarungan yang sangat dekat. Yang lebih mengandalkan lagi dia, sebagai hanya keberanian seseorang sahaja untuk bela diri diorang. Dan juga para pendekar silat, terutama yang beraliran silat harimau, diorang menggunakan senjata kerambit. Para jurid Bugis Sulawesi juga terkenal untuk keahlian mereka dalam memakai kerambit. Saat ini kan, kerambit ni adalah salah satu utama senjata silat dan umumnya digunakan dalam kerambit ni digunakan dalam seni bina bela diri. Dalam banyak-banyak cerita pun kita ada juga dalam tempoh dalam cerita pergaduhan, diorang hanya membuat sebagai lakonan lah, sebagai menggunakan kerambit ni. Dan kerambit ni dan terkenal lah juga sebagai alat senjata tahanan diri. Okey. Sampai je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Mukmin bin Asri. Nombor matrik saya DSU 202024588. Sekarang kita berada di Indonesia yang bertempat di mana tuan? Di Sulawesi Selatan. Di sini terdapat suku Makassar, Bugis, Toraja dan Manda. Itu Melayu lah. Kalau Indon dia Makassar, Bugis, Toraja, Manda. Rumah adat di sini adalah namanya ia tongkonan. Dan pakaian adat dia ialah baju bodoh. Baju bodoh. Bunyinya lain sikit tapi itu bahasa mereka. Dan seterusnya mereka ini mempunyai tarian adat yang dipanggil tari kipas Pacarena. Bunyi Meksiko sikit, tapi tarian adat dia itulah nama dia, yang mereka akan menari sambil memegang kipas di tangan. Seterusnya alat muzik mereka adalah keso. Nama alat muzik dia adalah keso, seperti yang anda lihat di dalam video ni. Ini merupakan keso. Seterusnya mereka menggunakan senjata yang seakan-akan parang, akan tetapi mereka menggunakan senjata namanya badik. Badik ni dia seakan-akan parang, akan tetapi dia lebih kecil berbanding parang. Tapi badik ni agak tajam. Dan mengikut suku kaum mereka, memang kebanyakannya menggunakan badik. Kerana kita Malaysia, Indonesia dan banyak lagi negara merupakan empire tanah Melayu. Jadi
Itu berkaitan Sulawesi Selatan. Terima kasih. Seterusnya kita akan pergi ke mana kawan? Kita akan pergi ke Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur dia mempunyai suku Rote, Flores, Sumba dan Belu. Di sini pakaian adat mereka ialah pakaian adat Rote, dan rumah adat mereka yang berbentuk menggunakan daun pelepah tu di atas. Namanya ialah Musalaki. Tarian adat mereka adalah tari perang ataupun tari garing lemeng. Alat muzik mereka adalah sasando, dan senjata mereka ialah sundu kabeala. Sundu kabeala ni, sundu dan kabeala ni dia macam parang, tapi dia tirus saja, halus. Senjata ini sangatlah berbahaya sebab dia sangatlah tajam, sangat tajam, dan digunakan untuk mempertahankan diri ataupun untuk memburu pun dia gunakan juga oleh suku-suku tersebut tadilah. Kita jam lagi, kita pergi lagi. Kemana pula kita nak pergi kali ni? Kita nak pergi ke mana guys? Kita nak pergi ke mana kali ni? Kita akan pergi ke Maluku. Ya, di Indonesia kalau kita tahu kita terbanyak tempat, dan setiap tempat mereka mempunyai suku masing-masing. Di Maluku mempunyai suku Buru, K, Banda, Seram, Ambon. Kalau rumah adat mereka dipanggil Bailio. Pakaian adat mereka dipanggil baju celeh. Tarian adat dia tari cakalele dan tari lenso. Alat muziknya nafiri. Nafiri ni agak unik Lepas tu senjata mereka ialah parang sawelaku. Itu di Maluku Maluku. Guys, sekian daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Jawa Barat merupakan sebuah wilayah yang memiliki populasi penduduk paling banyak di Indonesia. Sesuai dengan namanya, berada di bahagian Pulau Jawa bahagian barat, membuat wilayah ini dikenal dengan nama Jawa Barat. Wilayah ini dihuni oleh suku Sunda, salah satu suku yang paling berpengaruh di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Suku Sunda memiliki bahasa sendiri yang bernama bahasa Sunda. Mereka yang lahir dan besar dari Provinsi Jawa Barat pasti akan menguasai bahasa ini dengan ciri khas aksen yang begitu lucu dan merdu. Tentu sulit bagi penduduk wilayah lain untuk meniru logat bahasa Sunda yang begitu unik dan masih lestari. Hanya soal bahasa saja, orang Sunda begitu mereka menyebutnya juga memiliki rumah adat Jawa Barat yang masih bisa dilihat di beberapa kampung. Pada dasarnya, rumah adat Jawa Barat memiliki ciri khas tersendiri. Selain terbuat dari bahan tradisional dengan material dasar pembaharan kayu, rumah tradisional Jawa Barat juga mempunyai desain yang selalu menjadi pedoman utama. Jika diperhatikan, rumah daerah Jawa Barat merupakan sebuah rumah panggung atau berundak. Tergantung wilayah tempat mereka membangun rumah tersebut. Bedanya, rumah panggung ini tidak terlalu tinggi dari tanah sehingga tidak menyerupai rumah adat tradisional dari wilayah Indonesia yang lain. Wilayah Jawa Barat memiliki beragam jenis budaya, salah satunya adalah pakaian adat yang memiliki ciri khas tersendiri. Kebanyakan pakaian adat Jawa Barat didominasi oleh pakaian dari suku Sunda, suku asal Jabar. Sejatinya, masing-masing pakaian adat Jabar memiliki fungsi dan keunikan yang berbeza. Selain itu, pakaian ini juga didasarkan pada serata atau kelas sosial masyarakat melalui dari kelas biasa, menengah hingga bangsawan. Berikut adalah bermacam pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat.
Baju adat ini cukup mirip dengan kebaya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebaya ini memiliki warna terang seperti merah, putih, ungu muda dan kuning. Biasanya, kebaya Sunda digunakan oleh kaum biasa hingga menengah. Kebaya ini kerap dipadukan dengan beragam aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, tusuk, konde dan giwang agar tampak anggun. Saya akan menceritakan tentang tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan salah satu ikon kesenian unik dari Jawa Barat. Kegiatan oleh tubuh dengan iringan kendang yang energik tersebut hingga kini masih digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Tata Sunda kawasan utara. Tari Jaipongan didirikan oleh maestro seni asal Karawang, Jawa Barat bernama H. Swanda pada pertengahan tahun 1960-an, kemudian dikenalkan kepada publik luas, khususnya wilayah Bandung dan sekitarnya oleh seniman Sunda Gugum Gumbira di tahun yang sama. Dikutip dari Infonaya.net, kesenian tersebut merupakan bentuk penggambaran dari pergaulan yang biasa dilakukan oleh kalangan anak muda, khususnya perempuan dalam berinteraksi antara masyarakat pedesaan di wilayah tersebut. Yang menarik, ternyata tari Jaipong juga kerap disebut sebagai kesenian yang mampu mengangkat darjat wanita Sunda lewat pesan mentiraki dan setiap unsur gerakannya. Selain itu, tarian lain yang ada pada suku Sunda ialah kesenian tari merak adalah penerapan dan kehidupan atau tingkah laku seekor burung merak. Lebih spesifiknya lagi, tari ini diambil dari perilaku burung merak jantan ketika ingin memikat burung merak betina. Salah satu gerakan indah yang ditampilkan adalah gerakan burung merak jantan yang memperlihatkan keindahan bulu ekornya. Gerakan ini bertujuan untuk menarik perhatian burung merak betina. Akan tetapi, sering perkembangan zaman, tari ini mengalami beberapa perubahan gerak dari aslinya. Itu sahaja saya menerangkan tentang tarian adat. Sekarang ni saya akan menceritakan tentang alat muzik yang bernama angklung. Angklung ni secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat muzik ini dibuat dari bambu. Dibunyikan dengan cara goyangkan sehingga menghasilkan bunyi bergetar dalam susunan nada 2, 3 sampai 4 nada dan setiap ukuran baik besar maupun kecil. Dictionary of Sunda Language karya Jonathan Rigg yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia menuliskan bahawa angklung adalah alat muzik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama satu bingkai digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Selain itu, di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa Kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Sekarang ni saya menceritakan tentang kujang. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9. Terbuat daripada besi, keluli dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang ini juga adalah senjata tradisional Indonesia. Merupakan perkakas yang melambangkan ketajaman dan daya kritik dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Ciri-ciri dia adalah menjadi senjata yang baik sebagai alat pertanian, pelambang, hiasan ataupun cenderamata.
Okey, selain itu juga kujang dianggap sebagai senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Okey, seterusnya, secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal daripada para dewa. Itu nama dewa dia adalah Hyang. Dan sebagai sebuah senjata sejak dahulu, hingga saat kini, kujang menduduki satu kedudukan yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat. Dia itu adalah dari kaum suku Sunda. Sebagai lambang atau simbol dengan nilai yang falsafah terkandung dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu keindahan dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama daripada berbagai-bagai organisasi kesatuan dan contohnya dipakai pula oleh pemuda Provinsi Jawa Barat. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair Ikhwan Syah bin Muhammad Syagri. Right, saya akan milih Jawa Tengah. Right, dekat Jawa Tengah ada beberapa suku kaum yang terdiri daripada Jawa, Samin, Kangen dan juga Karimun. Right, di Jawa Tengah juga antara rumah adat diorang adalah rumah Jonglo. Right, rumah Jonglo ni dia berbentuk petak dan ada tiang di setiap sudut petak tu dan atap dia akan berbentuk petak di atas dan flat. Right, rumah Jonglo ni dia terbagi kepada dua. Ada yang biasa dan juga yang moden. Yang moden ni dia lebih pada decoration yang macam modern lah, like ada sliding door. Kalau yang traditional ni dia biasa, dia just kayu and bawah dia akan kosong. Alright, tarian adat bagi Jawa Tengah. Alright, tarian diorang adalah tari serimpi dan juga tari gombyong. Alright, first, tari serimpi ni dia seperti pembukaan majlis yang terdiri daripada 5 orang penari. Seorang akan lead, akan memulakan tarian dan yang 4 lagi akan mengiringi dia dan akan ikut rentak dia bila dia memulakan tarian. Alright, tari gombyong ni dia sama, cuma dia kurang ahli dia, cuma 3 orang. And lagu dia pun lebih kurang, boleh dikatakan lebih kurang sebab pakaian diorang pun sama, tarian diorang pun sama, cuma kuantiti ahli diorang kurang. Alright. Terusnya pakaian adat. Pakaian adat bagi Jawa Tengah ni adalah jawi, jengkep dan kebaya. Alright. Detail untuk jawi jengkep ni, dia pakaian selalu dipakai oleh orang Indonesia. Contohnya di Jakarta, seperti Jokowi pernah pakai. Dia akan pakai kopiah batik yang berwarna kuning-kuning keemasan, like gold, dan baju dekat sini akan ada gold, berbentuk batik juga, and baju dia semua kali hitam, and baju kebaya dia like macam orang-orang Melayu yang pergi Keduri, macam tu lah. And diorang akan pakai seperti ada bunga-bunga, cekak yang berbunga-bunga di kepala. Alat muzik bagi Jawa Tengah ialah gamelan. Gamelan ni seperti gendang yang ada pelbagai bentuk, daripada kecil, besar, sederhana kepada yang paling besar. Right.
gamelan ni terdapat di Jakarta, Madura dan juga Bali. Kebanyakannya banyak di Bali sebab mereka akan gunakan gamelan ni untuk alat-alat muzik dimainkan di tepi pantai ke, di permulaan acara ke, seperti itu. So saya akan bagi contoh sikit dengar macam mana bunyi dia. Right. Dia macam ni. Nice. Alright, itu contoh bagi untuk alat muzik gamelan. Alright, yang terakhir, senjata bagi Jawa Tengah. Right, senjata bagi Jawa Tengah ni antara senjata yang paling famous lah. Dekat Malaysia pun famous juga. Tapi bentuk dia agak lain sikit. Alright, senjata dia adalah keris. Alright, siapa je tak tahu kan keris. So keris bagi Jawa Tengah ni dia tak seperti keris dekat Malaysia. Keris dekat Malaysia ni dia dalam dia bila bentuk dia tu dia biasa je. Dia flat, dia memanglah bekok-bekok kan. Tapi dia tak ada apa-apa corak dekat atas dia. Tapi Jawa Tengah ni dia ada corak, dia ada bentuk-bentuk. Agak scary tapi bila tengok tu dia lebih, bila kena lebih sakit lah. Macam tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Hassan. Nombor metrik saya ialah DHU 202024088 dari kelas TPSU 4I. Okey, tajuk yang saya dapat ialah budaya suku kaum di Indonesia, iaitu budaya di Kalimantan Barat. Alright. Sebelum tu saya ingin menceritakan sejarah Kalimantan Barat. Okey, Kalimantan Barat ini adalah wilayah di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Kalau kita tengok Pulau Kalimantan tu, kalau kita tengok dari peta Malaysia, Pulau Kalimantan tu ialah Sarawak dan Sabah. Tapi Kalimantan tu ialah sebelahnya di Sarawak tu. Alright. Manakala Kalimantan Barat ibu negerinya ialah Pontianak, Bandar Pontianak. Kawasan Kalimantan Barat ini berdekatan dengan Sarawak yang merupakan sebahagian besar daripada negeri Malaysia. Kalimantan Barat juga mempunyai banyak sungai kecil dan sungai besar. Sungai ini digunakan sebagai jalan utama pengangkutan atau kenderaan untuk memasuki kawasan pedalaman. Kalau kita tengok, kalau kita pergilah ke Indonesia tu, di Kalimantan Barat, kalau kita tengok tak ada, jaranglah nampak kereta dekat Kalimantan Barat ni, sebab diorang menggunakan bot ataupun sampan ataupun rakit sebagai pengangkutan utama untuk memasuki ke kawasan pedalaman. Sebab rumah-rumah diorang ni di kawasan pedalaman. Dengan begitu banyak sungai di tempat ini, banyak orang menyebutnya sebagai wilayah 1000 sungai. Negara Indonesia ini sangat kaya dengan pelbagai suku dan budaya, terutamanya di wilayah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mempunyai seni dan budaya yang tersendiri di daerahnya. Okey, secara umumnya kita boleh lihat mengenai kepelbagaian budaya yang terdapat di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mempunyai banyak kepelbagaian budaya seperti seni, budaya dan pelbagai lagi. Berikut adalah beberapa kepelbagaiannya yang boleh saya terangkan. Okey, kepelbagaian budaya Kalimantan Barat yang boleh saya terangkan adalah, yang pertamanya ialah dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan oleh puak suku kaum Kalimantan ni
Kalimantan Barat ni ialah bahasanya ialah menggunakan yang pertamanya ialah bahasa Indonesia. Kerana bahasa Indonesia adalah bahasa yang umumnya digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Kerana bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa rasmi bagi penduduk di sana. Bagi bahasa penghubung, diorang menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Kiranya bahasa Melayu Pontianak ni hampir sama dengan bahasa Melayu di Sarawak. Manakala bahasa Melayu Sambas dan juga bahasa Sengganan ialah pertuturan yang mengikut kawasan tersebut. Kalau ada satu certain tempat tu guna bahasa lain, guna bahasa Jawa sedikit, bahasa Melayu Sambas sikit, bahasa Sengganan sikit. Alright. Seterusnya ialah rumah tradisional di Kalimantan Barat. Okey, kalau kita lihat di Kalimantan Barat ni, rumah tradisionalnya ada banyak. Yang pertamanya ialah disebut sebagai rumah betang. Okey, bentuk dan ukuran rumah betang ni berbeza-beza. Terdapat satu rumah betang yang boleh mencapai sepanjang 150 meter dan lebarnya hingga 30 meter. Secara umumnya, rumah betang ni dibina di atas panggung yang memiliki ketinggian 3 hingga 5 meter. Wah, kalau rumah kita tak adalah tinggi macam tu walaupun bertingkat-tingkat kan. Dari permukaan tanah. Sebabnya diorang kan duduk dekat tempat diorang kan banyak sungai. Sebab tu lah diorang buat rumah tu kerana rumah ni lebih tinggi daripada kawasan tanah. Sebab mengelakkan daripada kalau hujan tu maybe akan berlakunya banjir yang setengahnya akan masuk ke dalam rumah. Tu lah mereka buat rumah tu buat 3 hingga 5 meter supaya tidaklah air tanah tu naik ke dalam rumah. Ketinggian bangunan rumah betang ini bertujuan untuk mengelakkan banjir pada musim hujan. Selalunya di Kalimantan Barat ni dia punya musim tak menentu, kadang hujan setiap masa je. Alright, seterusnya ialah saya akan pergi ke pakaian tradisional di Kalimantan Barat. Alright. Okay, pakaian tradisional untuk penduduk di Kalimantan Barat adalah pakaiannya seperti Raja Baba dan Raja Bibige. Raja Baba ni pakaiannya khas untuk kanak-kanak lelaki, sementara Raja Bibige untuk kanak-kanak perempuan. Pakaian dibuat dari kulit kayu yang diproses hingga menjadi lembut. Huish, ini kalau kita buat sendiri pun boleh tentu boleh jadi lembut kan. Dia proses dia buat dari kulit kayu tu sehingga lembut menjadi seperti kain. Kan kalau baju kita ni kan daripada bulu kambing, tapi di suku kaum Kalimantan Barat ni dia menggunakan kulit kayu. Guys, kulit kayu tu dia proses dia macam mana tak buat sampaikan lembut tu seperti kain. Kulit kayu yang dapat digunakan itu sebagai kain untuk membuat kain rendak, celana. Kain rendak tu kain macam ni lah, kain basahan, celana, faham je lah. Pakaian dan selimut adalah dari kayu, kapua atau ampuro. Alright. Seterusnya ialah senjata tradisional yang digunakan oleh suku kaum Kalimantan Barat maksudnya ialah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat disebut mandau. Mandau ni adalah sejenis pedang yang memiliki keunikan yang terdapat pada ukiran dan keanehan. Lekuk atau gagang terbuat dari tanduk rusa yang diukir. Menggempak lah kalau kita tengok tanduk rusa tu diukir cantik-cantik. Memang lawa lah. Sedangkan besi untuk pedang terbuat daripada besi tambang sendiri. Maknanya dia punya besi tu diproses menggunakan besi tambang sendiri. Terdapat dua jenis besi lombong yang digunakan oleh puak Kalimantan Barat ni iaitu yang pertamanya ialah Bahtut Nyan yang terkenal keras dan juga mudah pecah. Maknanya dia tak tahan lama lah. Tapi mana tahu di proses dia boleh tahan.
dan juga orang-orang motifkeh yang terkenal sebagai fleksibel. Dia menggunakan motifkeh ni sebagai mudah untuk dihayunkan sebab dia punya fleksibel. Lepas tu dia punya hujung-hujung tu ada beracun sedikit dan susahlah untuk berkarat. Seterusnya ialah tarian tradisional yang berada di Kalimantan Barat. Okey. Kalimantan Barat mempunyai beberapa tarian tradisional. Antaranya ialah tarian monong dan tarian kinyah uut danum. Oh, susah nak sebut uut. Pelik maaf saya. Okey, tarian manung adalah tarian yang penyembuhan dan berfungsi sebagai penghalau atau penyembuh dan penawar penyakit sehingga dapat sembuh. Maknanya tarian monong ni dia macam ritual sedikit. Ketika kalau ada antara mereka tu macam kena rasuk ke, macam ada kena sihir ke, diorang akan melakukan tarian monong ni lah sebagai penghalau lah entiti-entiti yang jahat, macam benda-benda yang tak elok lah. Kalau anak-anak mereka kena rasuk ke, macam sakit ke, diorang akan melakukan tarian monong ni lah. Penari ini seperti dukun dengan mantra. Oh, ini penari ni jangan main-main kalau jumpa dengan suku kaum Kalimantan Barat ni. Kalau jumpa dengan penari, kena buat elok-elok lah. Jangan cakap bentik elok. Nanti kan dia santau hidang tengah takut kita nanti. Okay. Tarian ini hadir ketika penari berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Maknanya penari tu dia macam menyeru entiti jahat tu masuk ke dalam tubuh dia untuk menghalau entiti yang jahat dan yang lain. Lepas tu manakala tarian kinyah uut adalah tarian perang. Yang tarian uut ni dia tak adalah macam visual macam bomoh-bomoh tu. Tarian ni adalah tarian perang yang menunjukkan ketangkasan dan kewaspadaan dalam menghadapi musuh. Tarian uut ni, tarian kinyat uut, susah nak sebut. Kinyah uut ni kiranya tarian tradisional yang untuk masa zaman perang diorang lah, masa zaman Belanda menjajah Indonesia lah. Kiranya diorang akan melakukan tarian ini. Sampai sekarang diorang masih lagi mengamalkan tarian kinyah uut. Alright. Seterusnya ialah alat muzik tradisional yang masih ada di Kalimantan Barat. Ialah Kalimantan Barat mempunyai banyak alat muzik khas. Sebilangannya seperti sapek-sapek, gong-gong dan kolantong. Sapek-sapek ni adalah alat muzik seperti alat muzik yang bertali tradisional dari Kapuas Hulu dari masyarakat Dayak Kayaan Mendalam. Gong-gong dan kolantong adalah alat perkusi yang diperbuat daripada tembaga. Maknanya dibuat daripada macam bahan-bahan yang keras lah. Gonggong dan kolantong adalah alat muzik berbagai fungsi. Ia dapat digunakan sebagai mahar, sebagai pemegang simbol semangat dalam pernikahan. Maknanya gonggong dan kolantong ni dia digunakan masa kalau ada penduduk tu nak macam nak kahwin ke, macam ada majlis-majlis, dia akan menggunakan gonggong dan kolantong tu sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat diorang. Itu sahaja. Seterusnya ialah kemahiran penduduk Kalimantan Barat. Okey, penduduk Kalimantan Barat sangat mahir dalam membuat kraft yang unik di kawasan mereka ini. Bahkan beberapa orang di Kalimantan mencari nafkah sebagai pembuat kraft tangan. Kalau kita pergi ke Kalimantan Barat ni, jangan terlepas lah nak beli kraft tangan yang diperbuat daripada diorang. Kalau kita beli, memang puas hatilah. Kraft tangan yang biasanya dibuat oleh penduduk adalah tikar yang diperbuat daripada rotan. Macam tikar lengkuas lah, lebih kurang gitulah, tapi tak pastilah. Dan juga kraft tangan dalam bentuk anyaman yang diperbuat daripada puluh yang menghasilkan beg ataupun bakul. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekadar sedikit sebanyaklah saya dapat terangkan tentang
keragaman kebudayaan di Kalimantan Barat. Yang kurang tu daripada diri saya, yang baik tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.